Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kawan-kawan? Alright, so malam ni sekali lagi kita sambung study market kita tiap-tiap minggu kita buat dan kita tengoklah performance kita punya screener, kita punya trades macam mana kan. Okey, bagus ke, tak bagus ke, jadi ke, belum jadi ataupun kena cut loss. Okey, baik. Saya malam ni kita lagi sekali lah kita nak repeat benda yang sama. Dan siapa-siapa yang baru join hari ni, saya nak share sikit. Kita buat sesi ni tiap-tiap minggu dan apa yang saya perlu dengan korang ialah untuk tolong sharekan kita punya live ni. Dan siapa-siapa yang ada soalan, wajib kena ada share. Lepas tu baru tanya soalan ya. Biasanya macam sesi-sesi yang sebelum ni, saya akan utamakan soalan-soalan daripada kita punya sharer dulu. Okay. So kalau ada soalan, share. Lepas tu nanti saya akan sampai bacakan soalan korang dulu. Jadi jadualnya lebih kurang lah daripada sekarang sampai pukul dalam 10.30, 10.40 itu kita akan review 3 watchlist. Watchlist minggu kedua, 2 minggu lepas, watchlist minggu lepas dan juga watchlist yang kita nak buat untuk minggu ni. Okay, lepas pada itu sesi kita akan Q&A, discussion dan sebagainya lah, menjawab soalan. Baik. Okay, so sila share dulu dan kita akan mulakan sekarang. So, kita share screen dulu. Okay, besar sikit. Macam ni lah. Okay. Ni kita punya disclaimer ni. Hopefully korang boleh nampak kat sini. Jadi disclaimer paling penting sekali, sesi kali ni ataupun setiap minggu kita buat ni, sesi ni kita tidak akan, dia tidak boleh dianggap sebagai satu sesi yang kita nak bagi recommendation untuk beli ataupun jual, ataupun bagi sebarang nasihat. Okay. Jadi kalau macam tu maknanya hari ni kita discuss hanya untuk belajar saja. Ni sesi pembelajaran kita, okey. Jadi kita belajar dulu bagi pandai, ada soalan kita tanya semua tu dan hopefully kita boleh buat sendiri dengan kita punya trades dan hopefully boleh jadi lebih baiklah. Okey. Baik, kita punya 2 minggu lepas, watchlist 2 minggu lepas iaitu pada 25 hari bulan 9 dan juga seminggu lepas pada 2 hari bulan 9. So 2 bulan 10. So watchlist yang kita ada sekarang ni 2 bulan 10 ya. So kita tengok 2 minggu lepas punya. Ini 25 hari bulan 9 2023. Ada beberapa stok sini. Jom kita tengok. Yang pertama sekali B Auto. Okey, 2 minggu lepas 25 hari bulan September. Okey. Selalunya saya punya candlestick yang hitam ni dia akan mark kita punya entry itulah. Okey, yang dia punya trigger tu dah cukup syarat dia. Selalunya akan keluar candlestick hitam. Okey. Ni saya punya basic SOP lah. Kalau tak, kadang-kadang dia tak keluar juga tapi syarat-syarat lain dia kena. Yang tu pun kita consider valid jugalah. Okey. So B Auto 25 hari bulan macam ni sampai kat sini 9 ataupun 10 hari lah. Okey, hari besok baru 10 hari trading days. Hari ni hari yang ke-9 lah. Okey, so kita dapati daripada sini 2 minggu lepas dia trigger petang tu. Okay, kalau korang study dalam market, ada dalam market pukul 4 sampai pukul 5 petang, insyaAllah sempat grab counter ni. Jadi next day tu kita tengok dia dah profit kat situ sebanyak lebih kurang maybe 1% kot. Okay, 1.6. Dan dia cecah highest dia dekat lebih kurang 3% kat sini. Okay, dalam masa beberapa hari sajalah. Okay. Screener yang kita guna ni adalah untuk short term trade sajalah. Kita target dalam 1 ke 3% setiap trade tu. Dan kalau trade tu lama lagi, maybe sampai 5 ke 10 hari, usually kita boleh target 8, 10, 12% ke tu. Okay. Baik, next ialah Sunway Construction. Kita trigger kat sini. Okay, sebab kita review stocks ni, watchlist kita tu, kita trigger, screener kita tu. Okay, screener kita tu kita trigger petang pukul 4 sampai pukul 4 dengan 4.30. Jadi sempat actually kalau kita study ni dan kita nak masuk dalam market. Okay, so itu sekejap saya nak buka. Alright. Okay, so sempatnya kalau siapa yang ada dalam market masa pukul 4 sampai pukul 5 tu korang sempat review dan sempatlah nak consider kalau nak beli ataupun sebagainya. Okay.
Baik, yang ni 25 hari bulan. Okay, kita trigger RM1.93. Okay. Lepas tu highest next day saja. Dia pergi next day saja lebih kurang pada bukan tu. Jual harga. Okay. So trigger kat sini. Closing price sampai kat sini lebih kurang dalam 1.5%. Okay. Berapa bit juga tu? Beberapa bit lah. Daripada 193 pergi ke highest 196. Lebih kurang dalam 3 sen. Okay. Next, Rand Hill. Lepas tu kita ada Hyaptek, Anju, HSSEB . Okay, 25 hari bulan. Sini. Okay, sini ke atas ni. Lebih kurang 1.5%. Okay, next day saja dapat Rand Hill ni. Next day terus naik. Okay. Lebih kurang dalam 3 bit juga. Sorry, 2 bits. So, untuk short term kita target 1 ke 3%. Untuk lebih daripada 5 hari lah. Selalunya kalau stocks tu sideways lebih pada 5 hari, dia tak turun. Kita boleh target dalam atas pada 5% lah. Okay, 5 ke 10 macam tu lah. Average yang kita dapat sekarang ni, data yang kita ada antara 8 ke 12 macam tu lah. Kadang-kadang dapat 15. Okay. Tapi yang exceptional, kadang-kadang yang kita dapat tu sampai 30-40% dalam masa 10 hari. Okay. Sorry, Hyaptek. Baik. Okey, mesej daripada komen daripada Cik Hafiz Bakri. Terima kasih banyak Cik Hafiz. Semoga semua sihat dan dimurahkan rezeki, insya-Allah, amin. Okey, 25 hari bulan untuk Hyaptek kita dekat sini. Okay, kita tekan tools kita. Ni next day 1%. Dalam lepas pada tu naik kat sini pula dalam masa berapa hari tu 4.5%. Ada lebih kurang 5 hari kot. Okay, sekejap kita tukar tools. Kita ambil yang ni. So 4.4%, 5 bar dalam masa 5 hari lah, 5 trading days, 8 hari. Okay, termasuk Sabtu Ahad. Okay, ini yang highest point lah, lebih kurang dalam 4%. Seterusnya, Anju. Okay, ini kita tengok dia next day sajalah. Okay, next day. %1.6%. Okay. 1.6%. HSSEB. Okay, 25 bulan kat sini rupanya. Next day 6%. Highest setakat ni, highest so far 8%. Okay. 8.6. Paksen. Okay, jadi siapa yang baru join ni, terima kasih banyak guys. Ada soalan, korang sila share dulu. Lepas tu tanya soalan lepas pada pukul 10.30 nanti ya. Okay, kita tengok Paksen. Oh, ni pun Paksen next day saja terus jalan. Okay, 25 hari bulan pada 32.5. Next day tu 9%. Okay. Lion in. Oh, ni naik 1 bit sajalah. Sorry guys. Ini kira tak strong lah ni. Bukan tak strong, dia tak ada follow through. Sebab semua yang dah trigger ni technically dia dah cukup syarat dia lah. Sebab tu kita tengok varies kadang-kadang ada yang jadi, ada yang tak. Itulah dia punya reality dia sebenarnya guys. Okay, ini 1 bit saja 1.3%.
So square of 9 punya resistance dekat 40 sen, dia tak lepas yang tu Okay, Mars Steel 25 bulan pun naik 1 bit juga, 365 ke 37, lebih kurang dalam 1%. Yang ni tech bond. Okay, tech bond ni actually counter ni baru je start movement ni guys. So pada pendapat saya lah, selalunya kalau trigger macam ni maybe jauh lagi lah perjalanan dia. Actually dia price ni tak adalah duduk dekat paras yang tinggi sangat. So lebih kurang dalam 2 bits kat situ, 2.3%. Kita tengok sini So movement dia baru bermula dekat awal, hujung bulan Ogos hari tu, naik, lepas tu turun, naik, turun. Jadi kat sini ni probably akan ada support baru lah. Ini saya ada lukis, saya discussion dengan kawan itu. So support baru, support kita ambil moving average 50. Jadi hari ni dia buka bawah dan dia naik. Cuba tengoklah, saya rasa benda ni probably ada lagi chance nak jalan lah. Tapi itulah, kena tengoklah keadaan ni macam mana nanti. Okay, sebab ni baru kira baru nak mula. Okay, nampaknya. Tapi kadang-kadang kita nampak macam baru nak mula, lepas tu dia tak mula-mula terus. Terus jatuh balik kan. Yang tu adalah bahagian risk management kita. Okay. Okay, yang ni LB Aluminium. Cek 25 bulan. Inilah. Okay. So 25 September. Ini pun naik 1 bit saja guys. Lebih kurang dalam berapa? Ngam-ngam 1%. 1%. Okay. Dan last ialah Pharma. Pharma Niaga Oh, trigger kat sini. Okay. So yang ni tak jadilah kiranya. Tak ada apa-apa kenaikan next day dan seterusnya. Cuma yang ni maybe ada orang kata ada signal baru lah. Cuma saya tak sure. Rasanya yang ni tak ada keluar dalam kita punya screener lah. So maybe sebab volume dia agak rendah Okay, next minggu lepas. Iaitu pada 2 hari bulan 10. Okay, ini dia. Okay, tengok harta lega. Feeling ataupun sensation dalam global market nampak makin recover lah, makin recover. Jadi hopefully dengan berita baik yang dekat secara global lah kiranya kan, all around sentiment nampak bullish. Harga minyak pun gap up dan naik hari ni kan. Jadi probably at least market nak mula bullish lah. At least untuk short term ni kita nampak dia mula nak bullish balik. Okay, yang ni 2 hari bulan 2 So kat sini. Okay. So ni salah satu yang jenis yang tak trigger, yang tak candlestick on hitam lah. Dia adalah missing beberapa kriteria utama. Okay. So yang ni Hafizuddin tanya pasal OVH. Macam mana boleh nampak OVH lah? Curious pula saya dengan soalan tu. Cik Hafiz share dulu. Lepas tu nanti tanya balik soalan OVH tu dengan cerita sikit kat saya. Macam mana Cik Hafiz perasan OVH? Baik, next ni harta lega 2 hari bulan ke 3 hari bulan saja next day 4.4%. Lepas tu sekarang ni dia masih lagi valid lah kalau ikutkan signal ni ataupun the SOP lah yang saya guna ni masih lagi valid. Cuma benda ni kita tengok dia dah sampai level resistance dia dulu. Paras support. Okey, kat sini satu dan satu lagi kat atas ni lah. Sekejap, ini berapa closing price dia? Sorry, ni highest 222. Oh. So ni paras yang dia kena tembus untuk kita nak kata dia sepatutnya boleh naik lagi lah.
Okay. Dan yang ni antara paras yang kritikal juga sebab dia closing price. Saya suka pakai closing price. Jadi once dia close atas ni, ada probability dia akan test dekat area sini juga. Okay, jadi for now dia dah sampai zone ni, sepatutnya dia turun lah. Okay, kalau dia breakout, then maybe dia akan sambung naik. Okay. Okay, top glove. Ni pun bahagian glove jugalah. Tapi ini agak tak jadilah kiranya. Okay, dia next day saja. Okay, short term momentum. Kita buat yang pre-closing screener ni spesifik memang untuk kita nak cari stocks yang ada pergerakan kukuh untuk sebelah petang tu supaya kita boleh grab opportunity masuk petang dan besok kita terus jual. Jadi trading style yang macam ni sepatutnya sesuai untuk part-time traders lah. Maknanya pukul 4, 4.30 tu kita take a break kejap, maybe 15 minit, tengok stocks, tengok list yang screener bagi. Lepas tu ni je, korang boleh masuk kalau ada yang signal yang sesuai ataupun ada yang kena dengan kita punya strategi kan. Boleh entry, lepas tu petang tu siap terus sell awal-awal. Sell tu maknanya masuk sell order lah. Kadang-kadang yang pukul 4 tu dia terus naik dah, daripada pukul 4 sampai pukul 4.30 tu dah ada yang terus naik maybe 2-3 bit. Itu pun kadang-kadang benda yang biasa, agak normal jugalah. Okay. So kalau tak nak tunggu besok, petang tu dah boleh terus take profit. Jadi pada saya punya strategi lah, style saya saya banyak trade pukul banyak mula buy lah, pukul 3 sampai pukul 4.30-5 tu. Itu lepas tu hari lain tu just duduk monitor, tengok kalau ada intraday punya opportunities ke, selalunya pukul 9.30 tu dah boleh entry lah. Okay. Baik. Rabu ni Rabu. Kita nak tengok 2 hari bulan 10. Ni dia, sorry. Terambil yang hitam tu pula kan. 2, lepas tu besok yang tu naik 1 bit saja. Okey, lebih kurang 0.7. Ini kita tak kira lah. Sebab dia terlalu sikit. Okey, GF Tech. Okey, 2 Oktober. Sini. Dan next day tu dia naik 1 bit sajalah. Okey, 1.7%, lebih kurang dalam naik 1 sen. Sorry, naik 2 sen. Okey, 2 sen. Lepas tu sekarang ni kiranya dia masih lagi valid tapi price dah mula bearish lah. So kalau dia close bawah ni, yang bawah daripada bar high low candle yang kita trigger tu, probably kita dah boleh consider dia mula bearish lah. Okay, sebab kita takut dia turun lagi. Ingat kita tak boleh nak predict apa jadi masa depan. Kita hanya boleh buat ramalan saja apa kemungkinan yang akan jadi. Jadi bila kita ada kemungkinan A, dia bukan 100% kan. Kita kena ada satu lagi kemungkinan, kalau kemungkinan B macam mana pula. Dia mesti kena ada 2 sebab dia tak boleh 100% lah. Sama ada dia jadi ataupun dia tak jadi. Okay, kita kena siapkan plan kita kalau dia jadi dan kalau dia tak jadi. Alright. Alright, Bahvest. Okay, kita tengok 2 hari bulan Oktober kat sini . Okey, ini lebih kurang dalam 1 sen, 3% naik next day saja. Tapi ini masih lagi valid lah kiranya. Okay, so kita nak kata dia kat sini, dia punya range dia. Okay, once price close atas yang ni, barulah kita kata dia bullish. Lebih kurang kat sini. Tapi range ni agak besar lah, 29 sampai ke 33. Jadi untuk short term, korang boleh pakai low yang ni pun boleh. Sebab ni yang ni T2. So T1, T2 ni selalunya berlaku for selling. Okay, jadi kita nampak yang ni pun tak adalah besar sangat volume dia. Jadi probably kat sini sama ada orang dah take profit. Lepas tu dah tak ada interest lagi, ataupun kat sini masih lagi ada orang membeli tapi
ada orang mula menjual lah short term profit taking 1-2 hari ni. Okay. Lepas pada itu kita tengok tak ada benda yang besar berlaku lah. Okay, semua yang kecil-kecil saja dan dia masih lagi stabil kat sini. So conclusionnya benda ni masih lagi bullish based on candlestick ni. Okay. Sorry, Bahavest satu lagi saya nak cerita, Bahavest ni selalunya related dengan emas. Sebab dikatakan dia ada lombong. Saya tak pasti prestasi lombong dia macam mana lah, dia dah start operate ke tak dan sebagainya. Okay, Pestech International. Okay, 2 Oktober kat sini. Next day saja 4%. Lepas tu highest dia baru-baru ni sampai sini. Lebih kurang dalam 8%, 8 ke 9% ya. Okay. Dan benda ni masih lagi uptrend lah. Kalau korang tengok video saya dekat channel Teropong Bursa YouTube, trading strategi paling simple, paling mudah ialah trend following. Guna moving average 10. Jadi sekarang ni kunci dia tu, strategi tu saya tahu semua orang tahu. Tapi sebenarnya kunci dia bukan duduk dekat strategi tu. Bukan duduk dekat trading plan yang spesifik macam ni. Strategi kunci dia sebenarnya ialah pemilihan counter. Kalau kita pilih counter yang betul, counter tu tak kira apa benda signal pun dia akan naik. Kalau kita pilih counter yang salah, signal buy dah 10, 20, 30 indikator bagi buy pun dia takkan naik. Gitulah ceritanya. So kena bagi tajam bahagian pemilihan counter kita. Okay. So ni Star Media 3 berapa bulan? 2 kat sini. Lepas tu ni kita tengok dia masih lagi duduk dalam range candlestick ni lah. Okay, ini dia punya range dia. So hopefully ni yang saya buat bound ni selalunya dalam kita boleh dia valid dalam at least dalam 10 hari lah. So kalau kita buat kotak ni daripada sini ke cari 10 hari. 10 bar tu 10 trading days lah. Jadi hopefully sebelum 10 bar yang ke-10 ni dia boleh breakout. Sorry, kita ambil ni. So sepatutnya dalam range ni lah. Okay. Ini pun dah ada tanda-tanda dia nak mula naik. Jadi ada orang suka yang macam ni, dia dah bearish. Sebab ini dia dah tak kira, ini dah lalu, dah lepas kan. Okay. So turun, lepas tu ini dia nampak naik. Dua ketul ni dia sama dengan bullish engulfing punya candlestick pattern. Okay. So ini dia dah bagi setengah orang dah ada satu signal awal. Jadi dia probably entry petang tu ataupun entry once dia dah breakout closing price semalam punya. Okay. So katalah semalam closing dekat, open. Okay. Open kat sini, closing kat sini kan. So semalam body tu dekat 43 sen open. Once dia dah lepas tu 435, pada dia dah ada signal. Okay, trading plan orang dah macam-macam Jadi so kat sini pun dia dah boleh mula membeli. Tapi kena refer trading plan masing-masing. Okay. So saya pun jenis yang macam ni lah. Bila ada technical rebound saja, dah lebih besar daripada candle yang sebelumnya, tambah pula bila bullish engulfing macam ni kan, itu adalah masa yang terbaik lah untuk entry. Okay, sebab dia dah mula keluar buy signal. Tapi kena ada plan lah. Cut loss macam saya cakap tadi, kena ada dua. Dia ada dua kemungkinan. Jadi ataupun tak jadi. Kalau jadi, macam mana kita nak define dia? Macam mana kita nak define benda tu jadi dan macam mana kita nak define dia tak jadi. Once dia dah hit kriteria, dah kena sama ada jadi ataupun tak, kita kena execute benda tu supaya loss kita terkawal. Alright. Micro MB ni tak ada movement lagi Okay, siapa-siapa yang ada soalan tu ni pastikan sebelah tag nama korang ada, sebelah nama korang ada tag sharer. Bila dah ada sharer, saya akan bacakan soalan-soalan tu Okay, kita tengok 2 hari bulan. Okay, so 2 hari bulan lepas tu ni, besoknya tu tak ada apa-apa lagi lah. Dia naik sikit saja, lebih kurang dalam 5%. Okay, daripada sini ke highest 1, 2, 3, 4. 4 hari lepas pada itu dia ada highest dekat 5.6%. Okay. Tapi overall benda ni masih lagi valid. Ini saya tak ingat saya tanda semalam ke minggu lepas. Cadangan saya kalau candle yang besar macam ni, trading plan kita ataupun point yang kita nak declare, kita nak define cut loss, maybe kita boleh ambil separuh daripada candle ni. Itu apa, kalau tak nak ambil separuh, nak ambil 30%, 50%, itu terpulang masa
masing-masing. Tapi saya selalunya buat macam ni lah. Bila sebab tak nak bagi dia turun bawah banyak sangat. Kalau dia turun bawah banyak sangat, maybe dia akan rebound, maybe dia akan break ke bawah. Jadi kalau dia break ke bawah tu, maknanya kalau dah rugi, kita rugi makin banyak. Yang itu saya tak gemar tu, selalunya stop loss saya letak dekat-dekat. Okay. Sebab turnover kita lebih pantas lah. Lebih cepat. Kita tak jadi je, kita terus buang, parking dekat stock lain. Macam tu lah. Okay. Dan next ialah Powerwell. Okay guys, share. Lepas tu nanti kita bacakan soalan. Kalau tak ada soalan yang power, kita skip lah dulu. Okay? Alright. Saya tunggu share punya soalan. Powerwell last kali. 2 bulan. Situ. Dan highest dia hari ni lah sebenarnya. Okay. 4 bar 4 hari. 3.6%. Itu adalah maksimum. Jadi kat sini ni kita dah ada. Kita punya lingkungan lah. Kita punya range tu kan. Okay, kita ambil sini. Ni dia punya bottom dia. Once stok tu dah naik kan, saya recommend jangan pakai lagi stok yang lama. Kena naikkan stok yang baru. Tak tahulah, terpulanglah mana kan. Saya kadang-kadang saya ambil 2%, 3% daripada high. So kalau saya punya portfolio dah naik sampai 9%, lepas tu sebab kita monitor kan, dia naik sampai 9%, lepas tu dia turun 2%, dia turun sampai 7 kan. Tak tahu dia nak naik lagi ke tak kan. Saya pun terus cabut. Itu antara salah satu strategi yang korang boleh amalkan ataupun boleh guna. Dia panggil trailing stop. Sama ada pakai high macam tu ataupun guna dynamic stop. Contohnya macam moving average. So dia akan stop tu, dia punya level stop tu dia akan sentiasa naik, bergerak ikut so dia akan bergerak ikut price. Okay. So kalau price turun, dia basically akan turun jugalah. Tapi macam moving average tu dia dia fleksibel sikit. Kalau price turun dia akan mula turun juga. Tapi dia delay lah. Okay, kalau hari ni turun, maybe minggu depan baru price moving average akan mencengkok turun macam tu. Okay, depends pada kita punya berapa value yang kita guna. Alright. Okay, siapa-siapa yang ada soalan, korang tolong share live ni dekat Facebook masing-masing. Lepas tu komen lagi sekali. Sebelah nama korang tu insyaAllah akan keluar tag sharer. Dan saya akan bacakan soalan-soalan daripada sharer ya. Baik. Kita tengok kita punya screener hari ni. Tak payah tengok screener hari ni, tengok screener minggu lepas pula. Screener hari Jumaat hari tu. Sekejap. Okay, so ni antara screener yang kita bagi hari Jumaat hari tu lah. Okay, screener ni sebenarnya dia keluar every day. Pukul 4 dan 4.30. Okay, contohnya macam ni. Ni pukul 4. Pukul 4 ni, sekejap ya. Hari Jumaat pukul 4, saya tunjuk kat sini. So kita tengok 6 hari bulan 10, pukul 4.12. Okay, 4 suku kita ada IPG 177, MHB 53, Muhibah 73, Sistek 47. So next pukul 4.30 ni 4.36. Tengok Sistek 4.85. Kat sini sebelum ni dia tulis Sistek 47, pukul 4. Sebab tu saya favorite saya trade pukul 3 sampai pukul 5. Okay, sebab dia memang ada strong move time. Okay. Dan benda ni bukan baru discover je daripada saya trade 2014, 2016, 2017 tu saya mula perasan benda ni semua. Okay. So IPG 177, masa dia trigger ni dah 179. Jadi kalau tak nak tunggu lama-lama, kau nak just 1-2 bits yang macam ni kan. Inilah dia screener yang paling sempoi. Okay. Next ialah MHB ada tak? MHB kat sini 525. Ni turun. Okay, so dia boleh naik dan dia boleh turun jugalah sebenarnya. Okay. Depends pada time kita trigger benda tu. MHB, Muhibah 73 kat sini. Muhibah tak bergerak harga dia. Okay, jadi kalau korang notice dia benda tu tengah bergerak naik, yang tu probably boleh continue untuk hold sampai besok lah. Okay, tapi tu up to your own trading plan. Okay, so kita tengok yang Jumaat punya ni. Sekejap, saya rasa ada results dia. Nak share dengan korang sebab benda ni actually sangat berguna lah.
sebab dia memudahkan kerja. Of course lah dia tak boleh trigger semua stok yang nak naik besok. Tapi tak kurang-kurang dia akan kita akan perasan dia. Okey, ni ni salah satu. Okey, so sekejap ya saya share. Yang ni kalau korang nampak. Okey. Kita besarkan sikit. Okey, so yang ni sorry ni 5 bulan. Okey. Yang ni ni antara 6/10 sampai 9 yang hari ni punya. Okey. So dia trigger hari Jumaat dan kita evaluate dia petang tadi. Okey. So yang ni IOIPG hari ni ada trigger 172 tadi tu. Okey. Dan kat sini 184. 179 sorry 1.79 kan. Okey. So naik hari ni 184. Okey, lebih kurang dalam 2.8%. WCE HB 79 dia naik hari ni sampai 82. Okey, Astro daripada 43.5 naik sampai 47. IT Max 182. Hari ni 187. Kerjaya 1.4 ini tak jadi. So highest hari ni adalah 139. Tapi kena monitor lagi lah. Kalau dia selagi dia tak hit stop, probably boleh monitor sampai 10 hari. SK Price 102 ini naik 1 bit saja 103. MHB 525 naik sampai 555. Okey, sebelum tu pukul 4 dia trigger dekat 53 kan. Okey. So hari ni 555. Mestron 535, highest hari ni 565. Muhibah 7375. Ulicorp 151 154. Sistek 485 hari ni 53 highest. DPS 63 dan hari ni 63.5. Yang ni kira macam dah DPS ni dah naik lama lah. Jadi korang kena hati-hati sikit ni. Tapi overall kita tengok naik 2%, 3%, yang ni 8% ni susah sikit lah. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang dapat. Tapi biasanya 1 ke 3% tu ialah kita punya range normal. So average untuk trades kita daripada Jumaat sampai ke hari Isnin ialah 3.6%. Okay. Yang ni highest within T10 ni belum fill up lagi lah. Dalam masa next 10 hari kita akan monitor dan kita akan letak berapa pula dia maksimum yang dia boleh pergi dalam masa next 10 hari. Contohnya macam sebelum-sebelum ni, ni tak siap lagi. Okay, kalau kita tengok yang bulan sebelumnya, Oktober, September. Loading block. Okey, so ni antara yang bulan September yang kita monitor sampai sampai 17 hari bulan sebab dia T+10. So maknanya bila trigger 1 hari bulan, roughly 10 hari bulan tu baru kita dapat results dia. Okey. So yang ni kita tengok average dia kita target lah. Target dalam masa sebulan tu average kita dapat 70% success rate. Kalau yang pre-closing biasa kita target 80%. Average kita target 1 ke 3%. Yang ni success rate dia slightly rendah. Okey. Slightly rendah. Kita target 70%. Yang ni belum full 1 bulan lagi. Tapi sekarang ni as of 17 bulan kita dapat 67% dengan average kita dapat 7%. So macam saya cakap, kadang-kadang kita dapat kita punya roughly dalam masa 10 hari tu kita target antara 7 ke 12% ataupun 8 ke 12. Tapi kamu tengok sini, kita dapat 5% untuk yang hari ni, 4, betul ini dapat 8, ini ada hari yang bagus kita dapat sampai 14, yang ni 10, 12 dan seterusnya. Tapi average kita dapat lebih kurang dalam 7%. Kalau pre-closing biasa kita target average lebih kurang dalam 2 ke 3%. Okey. Baik. Kita tengoklah apa yang trigger untuk hari ni. So ni YTL. Ni kan hari ni kan. Today. So YTL tadi trigger dekat 203, lepas tu dia dah on the way turun dekat harga 22. Lepas tu apa lagi? MHB ni 545 dah naik 1 sen daripada trigger yang pukul 4. Jetiasa 895. Lepas tu dia dah naik setengah sen dekat 89. GSB 101, masih lagi 101. Okay, Pantek ada tak tadi? Tak ada kan? YTL 144. Lepas tu YTL tak keluar kat sini. So maknanya dia 144 tu dia punya trigger price lah. Jadi kalau dia turun daripada situ, maybe dah
tak keluar dalam result. Ataupun dia ada benda lain lah yang requirement dia tak fit tu, dia akan terkeluar daripada screener. So kita buat kita punya watchlist. Jom. Kita create satu watchlist baru. Ni soalan Puan Ami tanya ni, Wida boleh fly sampai berapa? Masya Allah tuan. Kita sebenarnya tak tahu apa yang nak jadi 5 minit lagi pun. Jadi nak tahu dia boleh fly sampai berapa tu kita saya tak boleh buat lah sebenarnya. Tak ada siapa boleh buat pun, tak boleh target, tapi kita just agak-agak saja boleh lah based on technical. Kalau tak, saya recommend tuan guna guna apa? Gun square of 9, benda macam ni. Sekejap, saya cuba tunjuk. Ni untuk mudahkan tuan daripada tanya orang lain, baik tengok sendiri kan. Okey, cuba tengok dekat blog Teropong Bursa ni. Ini teropongbursa.my. Lepas tu korang tekan button blog lah. Tekan blog, lepas tu dia akan pergi kat sini. Cuba search square of 9. Okay. So benda macam ni, kan? Dia ada cerita lah sikit macam ni cara guna apa benda ni semua kan. Tapi roughly, guna gun square of 9, tengok Widat tu duduk dekat price mana. Okay. Bukan Widat lah, let's say harga tu duduk dekat sini, 76 ataupun dekat 76 kan. Okay. So dia ada square ni, ada merah dengan biru ni kan. So bila square ni bergerak ikut jam. So 1 kat sini, 2, 3, 4, 5 dan dia seterusnya macam tu. So cari price korang katalah dekat 78 ni kan. 76. Lepas tu kalau dia crossover 77 ni yang garisan merah ni, yang ni dia punya zone resistance. Okay. So kalau dia crossover 77, next target dia kita boleh set dekat 81. Kalau di crossover 81 lebih pada 81 ni, next target dia ialah 86 dan seterusnya. Jadi kalau dia itu kalau dia perjalanan naik, kalau dia duduk dekat 78, lepas tu dia crossover 77 ni, then dia punya perjalanan dia dah on the way turun, dia target dia 73. Macam tu. Kalau 73 ni duduk lega-lega sini, lepas tu dia naik balik di crossover biru ataupun merah ni, itulah direction dia. So kita boleh target next kotak yang warna biru ataupun merah. Jadi Wami boleh guna kaedah ni untuk tengok dekat mana nak set target. Okay. So kalau tak sure, boleh masuk dekat blog ni, teropongbursa.my/blog kalau tak silap saya. Lepas tu nanti boleh tengoklah, tekan blog ni. Itulah. Teropongbursa.my/blog. Lepas tu boleh tengok dia punya konten lah. Korang boleh cuba search ataupun just baca je satu-satu. InsyaAllah semua artikel yang ada dalam tu semua berguna. Okay. Okay, berbalik kepada kita punya watchlist kita. Okay, cipta senarai baru. Okay, senarai baru kita nak letak nama 2023. Sekejap tak keluar pula ni. Hai, tak keluar. Aduh. Apa kena ni? Sekejap saya cuba create watchlist dekat saya punya trading view kan. Okay, watchlist kita dekat trading view, kita create nama. Tak boleh create watchlist pula. Aduh. Okay, kita loading dulu.
Kita reload balik page ni. Sekejap ya, kita tengok. Okay, at least kita set 23. Yang saya buat dekat handphone je Squiggles 23 bulan 10. Hari ni berapa bulan? 9. Okay. 9 JCK pre-closing screen. Okay, kita create. Okay, so kita tambah yang pertama sekali. Kita ada YTL Power. Okay, YTL Power. Lepas tu kita ada MHB. Jadi saya buat dekat handphone dulu. Nanti insyaAllah kita boleh tunjuk dekat kita punya screen. Lepas tu kita ada Jetiasa Pantek. Jetiasa. Pantek JSB. Dan TSR Cap. Oh. Tak perasan ada TSR Cap. Okay. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sekejap kita letak ni tepi dulu. Kita buka watchlist kita. Hopefully dia synchronize lah dekat saya punya handphone dengan saya punya handphone tadi tu. Kita dah set watchlist. Okay, cuba kita tengok dia loading. Oish. Kena ni dulu ke? Okay. Oi. Alah. Nanti dulu lah. Oh. Kita buka balik. Sorry guys. Okay. Yang blog tadi je jangan lupa lah teropongbursa.my/blog. Korang boleh tengok info kat situ lah. Kalau ada apa-apa yang tak clear boleh tanya saya soalan detail sikit. Maybe saya akan buat satu post yang baru lah dekat blog tu. Betul. Tab dekat atas ni ada banyak dan komputer saya ni saya belum shutdown daripada weekend hari tu. Okay. Sekejap. Okay. Kita tengok watchlist kita tu ada 6 Nanti saya akan sharekan dengan korang watchlist ni. YTL Power, MHB, Jetiasa, Pentek, JSB dengan TSR Cap. Okay, tengok kita punya watchlist. Saya boleh share tak watchlist ni dekat handphone Nampaknya tak boleh share watchlist ni dekat handphone. Okay. So, ada siapa-siapa sharer ke? Tak ada sharer Oh, Adam Akasha ni tanya. Target actual tak ada siapa pun tahu sebenarnya. Cuma based on estimation sahaja, based on keilmuan yang ada. Betul lah. Tapi sebelum kita fikir, sekejap ya. Berkenaan dengan target, why not kita fikir dulu pasal jenis trade yang kita ambil, setiap objektif kita relevan ke tak. This is much more better since different jenis trade, different target, different objective, it will be. Ini ramai yang tak buat. Tak tahu jenis trade yang dia ambil. Betul lah. Okay, Cik Adam ni selalu contribute juga dekat kita punya ruang komen ni. Kena settle ni dulu ke? Nampaknya dia tak bagi guys. Kita kita teruskan sesi yang ni. Okay. Sampai kena settlekan ni dulu. Okay, but anyway.
Saya screenshot je lah. Screenshot pula ni. Saya screenshot dekat saya punya handphone ni, kita punya watchlist ni. Dan nanti apa? Saya send dekat komen Sekejap. Ni supaya semua orang dapat apa? Dapatlah manfaatkan kita punya watchlist ni. Lepas tu kita boleh tengok pula minggu depan okey ke tak okey. Right? So okey, kita share. Okey. Oh, tak boleh pula kita nak send gambar Okey, so dekat ruang komen ni pun saya tak boleh nak send gambar lagi. Sampailah probably dah habis live baru boleh send gambar kot. Okey. Boleh tak send kat sini? Tak boleh. Okey. So macam mana ni kita nak buat ni? Yang ni saya tak boleh nak isi lagi ni. Kejap lagi ataupun maybe kita boleh tengok dekat trading view lah. Dekat pick a stock. Okey. So kita buka technical chart ada tak? Okey, kita buka yang pertama sekali YTL Power dulu. So untuk siapa-siapa yang tak tahu, ini adalah pick a stock version teropong bursa. So siapa yang subscribe untuk pick a stock premium ataupun pro, korang akan dapat akses selain daripada akses premium, korang akan dapat beberapa features yang extra. Korang juga akan dapat kita panggil screener. Okey, korang akan dapat screener yang spesifik untuk siapa yang ada akaun dengan teropong bursa. So beberapa screener yang ada dalam ni ialah short term screener, intraday lah, intraday trigger, lepas tu dia ada hourly trend. Yang tu masa 2 minggu lepas tu, 2 minggu lepas baru ni memang saya banyak guna yang hourly trend screener tu, sebab market kita agak bearish kan. Jadi banyak saya punya trade dapat daripada situ. Okay. Dan kita ada short term screener, lepas tu kita ada pre-closing screener, percuma juga dalam ni. Siapa yang nak, korang boleh contact dengan saya ataupun komen dekat ruang ni, nanti apa kita punya admin ke tim teropong bursa akan reply dengan korang. Okay. Okay, so kita buka ni, kita tengok technical chart YTL Power sebab saya suka guna ni, dia ada terus fundamental. Yang ni macam section untuk analisis technical ni saya tak guna sangat lah. Okay, tapi ada je, maybe ada setengah orang yang rasa berguna. Okay, saya guna yang banyak ni lah, fundamental. Lepas tu tengok dia punya financial. Ni financial dia kat sini. So overall YTL Power ni pun kita nampak dia tengah on the way naik dah ni. Revenue dia meningkat, net profit dia pun meningkat. Okay, next tengok chart dia. So, kita ada YTL Power, kita tengok je. Okay, so yang ni kita tengok dia ada mula yang saya punya favorite style lah. Okay, ada candlestick besar dengan volume yang slightly increased. Okay, so untuk yang pick a stock ni special, benda special saya suka satu lagi benda ni lah. Actually korang ada buy rate, korang ada volume yang display terus buy rate dalam ni. Jadi kat sini kita boleh nampak terus buy rate dia. Ni full volume dia. Buy rate dia dekat sini lebih kurang dalam 30% macam tu. Okay. So yang ni semua ni kita nampak lah, ini 50%, ini 50 ke 60%. Ini pun lebih kurang maybe 60%. Okay. So yang ni kita nampak buy rate dia rendah. Jadi volume selling lebih tinggi kat sini. Okay. So anyway, ini volume slightly meningkat dengan kenaikan ni. Jadi situasi yang ni lebih kurang sama dengan situasi maybe yang ni ataupun ini. Okay, nampak candlestick bullish dan volume yang meningkat. Tapi perbezaan dia, yang ni on the way naik dan yang ni masa fasa correction. Itu yang beza dia lah. So roughly saya akan ambil macam ni untuk technical support. Mana color selalu saya guna merah ni, maknanya dia punya support lah. Okay. So maybe sebelah atas ni, yang ni saya suka ambil sebagai dia punya technical resistance.
color hijau. Macam itulah lebih kurang lah kita punya komen. Okey, tapi ni bukan satu recommendation ataupun advice cadangan, tapi kita komen secara teknikal. Kita komen sebab kita sesi ni pun sebenarnya sesi belajar. Bukannya sesi kita nak bagi trading ideas dan sebagainya. Okey. Alright, so YTL next ialah dalam stocks kita yang kita trigger tadi apa lagi? MHB. MHB. Tadi pun kita ada tengok kan MHB kan? Cuma kita tak komen yang latest punya. Okay. So yang ni MHB. Okay, daripada sini price yang terendah dia dah stop turun dan dia mula technical rebound yang ni. Okay. Dah ada satu technical rebound, dia dah mula technical rebound, dia follow through technical rebound dan secara kasar lah zone resistance dia lebih kurang kat sini sebab saya suka ambil yang body punya price, body punya level sama ada open ataupun close. Kalau open dan dia sebelah atas ambil bahagian open. Kalau sebelah bawah dan dia ada closing price ambil closing price. Macam itulah. Kalau macam ni pun kalau dia tengah naik open ni lagi tinggi kan saya akan ambil yang itulah. Cuma saya lebih tak tahu dah kenapa saya lebih suka yang macam ni. Okay. So roughly dia dah sampai zone resistance ni. Kalau besok pun ada spillover probably maximum kat di situ saja. Macam tu. Okay. So short term support sama ada kat sini. Open price candle yang tu warna merah ataupun nak yang stronger signal, bukan signal lah, actually stronger support. So maknanya dia close bawah ni barulah kita kata benda ni masih lagi continue downtrend. Sekarang ni ini uptrend, yang ni correction, yang ni technical rebound. Okay, so fasa yang ni uptrend. Korang kena kenal benda ni sebab ini ciri-ciri info penting supaya kita boleh kurangkan pergantungan kepada indicators. Okay, ini uptrend. Okay, uptrend daripada mana sampai mana? Daripada sini sampai sini. Okay, so uptrend ni kita buatkan di hijau lah trend hijau. Lepas tu daripada sini ke sini ini adalah correction. So kita letak color merah. Tak payah letak color merah sebenarnya, kita nampak pakai mata je. Tapi itulah saya nak share dengan korang hari ni kan. Ini adalah fasa correction. Okay. Dan yang ni daripada sini seterusnya lah, tak tahu lagi sampai bila. Sampai dot. Ini let's say dia tengah developing lagi kan. So kita letak dash line dan dia tengah hijau balik. Hijau ni bukannya dia terus uptrend, dia belum lagi uptrend. Tapi ini kita panggil dia technical rebound. Okay. So bila technical rebound ni dia akan menjadi uptrend. Soalannya bila technical rebound dia akan jadi uptrend. Technical rebound dia akan jadi uptrend bila dia breakout previous high kat sini. Dia akan jadi market structure uptrend semula. Okay, kalau dia turun balik tu probably dia masih lagi jadi dalam daripada sini ke sini dia panggil tengah sideways. Kalau dia turun bawah ni downtrend. Okay, kalau price close bawah ni kita declare dia downtrend. Okay. So kita copy paste yang ni. Kalau atas ni kita declare dia uptrend. Dan in between ni kita panggil dia sideways. Sebab dia dah ada dua level up and down ataupun level top and bottom lah kayaknya. Okay. So dalam range ni kita tukar sikit dia punya arrow color biru lah. Okay. Dan dia arrow range macam ni. Okay. Faham tak? Jadi kat sini kita ada trade.
Ini ada short term correction lah. Tapi dia dah mula breakout. Kat sini dia dah breakout. Ni kan, nampak tak? So dia dah break previous high. Ini masih lagi uptrend. Sampai kat sini dia dah mula turun. Dia dah mula turun kan. Kat sini dia dah break previous low. Naik sikit dan dia sambung turun. Jadi alternatif untuk korang yang tak sanggup nak tengok ataupun rasa macam lambat, macam susah nak baca benda ni semua kan. Alternatif korang boleh guna moving average. Jadi moving average ni kalau dia close di bawah moving average, dia kira downtrend. Kira downtrend je. Lepas tu kalau di atas moving average, dia kira trend. Jadi saya guna dua yang short term moving average, iaitu 5 dan 10. Jadi gunalah mana-mana. Saya ikut saya punya feel. Kalau macam ni, dia dah mula merah ni kan. Kadang-kadang masa ni saya dah mula exit dah sebelum dia close. Ikut feeling kita lah kan. Ikut macam kalau dia dah turun banyak tu, macam saya cakap tadi, rule 2% tu kan. 2% daripada highest. Kalau dia turun tu, time to go. Jadi kat sini ni nampaknya kita probably kat sini dah ada exit. Lepas tu dia entry balik. Exit, entry balik. Dia actually tak ada plan yang sempurna. Tak ada plan yang cover semua sekali. Tapi kita kena ada fragmented plan. So plan A macam ni, plan B macam ni, plan C macam ni. Okay, so plan A kita entry, plan B kita target sama ada execute take profit ataupun execute cut loss. Lepas tu plan C kita kena plan untuk re-entry for the same stocks at least. Macam tu. So saya duduk cycle benda tu je. Okay. Jadi kat sini dia uptrend balik, sebab tu kita tanda dia sampai sini. Once dia dah turun, lepas tu dia dah break level-level yang ni lah kot, level kat sini kan. So dah turun, kita dah boleh kata dia declare dia dah mula correction. Lepas tu kita tengok dia continue turun. Lepas tu kat sini dia mula naik balik. Jadi kalau guna moving average 5, sinilah uptrend mula-mula sekali. Uptrend, lepas tu sini downtrend, lepas tu ni uptrend balik. Kita kena ada clear definition, clear signal dekat mana kita nak entry dan juga kat mana kita nak exit. Kat mana point yang kita nak kata dia mula bearish. Kalau macam ni kan, dia dah close bawah ni, kita tahu setakat ni je. Kita tak tahu lagi apa nak berlaku masa depan. Betul tak? So, kalau dia close bawah pada moving average 5, exit. Kita set the rules macam tu. Sebab apa? Sebab yang ni, dia turun sikit, dia naik balik. Kan, ada orang kata macam ni, alamak, aku dah cut loss, dia naik kan. Cuba jadi macam ni. Dia close bawah 5, cuba tak cut loss, tengok. Daripada sini, 53 sampai ke 49 dia turun. Tak ke menyesal. So macam mana kita nak tahu dia jadi macam ni ke tak? Usually kita takkan tahu. So kita nak kena ada define point. Dekat mana kita nak kata dia gagal? Dekat mana point yang kita nak define dia berjaya? So kena ingat guys, tak ada plan yang sempurna. Tak kira lah cikgu korang tunjuk profit selalu ke apa kan. Tapi saya guarantee lah dia tak 100%. Okay. Sekarang ni dah mula start lah, orang akan cerita pasal dia apa banyak yang berjadi daripada dah tak janji bulan bintang kan, tapi still kena hati-hatilah. Okay. So yang ni bukan, sekali lagi bukan recommendation, bukan cadangan. Sekat saya nak berkongsi secara teknikal dekat mana zon-zon yang kita boleh tandakan. Okay, ni MHB. Next ialah JTSA. Satu lagi. Ada soalan share ke tak ni? Tengok sikit. Okey, Muhammad Ali tanya buka akaun dengan Tuan Kamara, macam mana nak dapat scanner macam Tuan punya tu? Oh, okey. Cik Muhammad Ali ataupun siapa-siapa klien saya yang tengah stay tune, saya punya public phone number. Nombor telefon saya yang ada dekat public 0195262785. Tolong WhatsApp saya. Okey. So sebab saya tak boleh nak catch up dengan semua orang. Jadi saya akan, of course saya akan entertain semua orang yang bertanya dengan saya, klien ataupun tak. Okey, terima kasih Cik Muhammad Ali sebab bertanya. Okay, so nampaknya tak ada soalan. Okay, anyway. So, tengok JTSA lagi sekali. Dah ada ya. Ini ada high volume dengan candlestick yang bullish. So, yang tu upside dia agak limited lah. Okay, so kita tengok kat sini. Previous high dia dekat sini. Dia ada berapa sikit lagi lah nak naik tu kan. Kita punya tools. Price range. Daripada sini, katalah dia cecah kat situ, kita dapat lebih kurang 2%. Okay, so macam ni, itulah. Yang ni uptrend, yang ni correction, yang ni, ini correction, betul. Yang ni yang mula technical rebound. Okay, kalau rezeki korang dapat technical rebound dia kecil saja, dia close dekat, let's say,
87 hari ni kan. Besok usually ada a bit more upside. Jadi signal kat sini ni dah slightly terlajak lah, bukan signal yang terlalu awal. Jadi once nak kata dia nak sampai harga RM1 ke apa ke, belum tentu lagi. Nak sampai besok nak naik 2 sen 3 sen pun tak ada siapa tahu. Okay, jadi work on your plan, work on your estimation, work on your analysis. Lepas tu tengok jadi macam mana. Study selalu, dan insya-Allah kalau buat benda tu selalu, saya rasa dalam 3-4 bulan korang buat tanpa hasil kan, kalau boleh continue tu, insya-Allah ada rezeki. Korang layak untuk masuk ke level seterusnya. Macam itulah. Dia based on kita punya effort. Okay, so ini JTASA ada sikit lagi lah. Ini JTASA ni construction, apa? Peladangan plantation, kelapa sawit kan. So yang ni pun tengoklah, saya rasa company ni ada bagi dividen lah. Dividend yield dia DY ni, okay, DY dia 3.5%. Siapa simpan stok ni roughly korang boleh dapat lah dalam 3% macam tu. Okay. Tapi yang dividend yield ni dia akan bergerak ikut pergerakan harga. So itu pengiraan, itu adalah derivatif. Maknanya dia dah ada information lain, lepas tu baru dia kira dividend yield. Yang sebenarnya company bagi dividen ialah sebanyak dalam, saya rasa 3% ni kot. Okay, DPS ialah dividend per share. So company biasanya akan announce dia bagi dividen 1 sen untuk setiap share, 5 sen untuk setiap share, 10 sen untuk setiap share. Jadi kalau kita ada 100 unit, kita kalilah dengan 10 dengan 10 sen supaya kita dapat berapa jumlah dia. Dan orang akan buat dividend yield ni, dia akan kira daripada dividen yang dibagi bahagi dengan harga saham. Jadi kalau harga saham naik, contohnya macam ni kan. Sekejap, contoh sini ya. So dividend per share, dividend yield DY ialah dividend per share dia bahagi dengan price. Jadi kat sini kalau price naik, sebab dia duduk sebelah bawah, dividend yield akan turun. Tapi dividend per share maintain sama. Jadi in this case, kalau price continue naik, orang akan tengok dividend yield ni dia akan menurun. Tapi tetap company ni bagi dividen yang samalah. Sama dia, selagi dia profitable, dia akan bagi dividen. So ada tak? Ni tak ada carta dividen. Ni saya tak tahu. Dia kata DY ni 6.2%. So ini probably yang trailing lah. Tapi yang ni kena tengok definition dia apa. Tapi roughly kita tahu lah company ni bagi dividen. JSB. JSB ni shock tak? Dia rebound daripada downtrend. Downtrend kira macam dah game over kan. Daripada situ dia bangun balik. Saya pun tak sangka. Ingatkan dia nak rebound sikit je. Ni kan. Daripada sini dah naik. Ni kira dah game over dah sebenarnya. Okay. Lepas tu naik semula kat sini. Ini harapan palsu. Harapan palsu macam mana kita nak tahu harapan palsu? Bila dia tak sambung naik. Baru kita tahu. Okay. So ni signal ni tak jadi. Tapi kat sini ni kurang meyakinkan juga. Sebab sini dah mula sangat bearish. Okay. So once dah sampai kat sini, biasanya akan ada technical rebound. Bila market terlalu bearish, candlestick yang besar macam ni, biasanya normal market dia akan ada technical rebound. So kat sini lah, siapa yang berani beli, macam Astro kan. Astro dah drop gila dah sampai bawah ni, tiba-tiba point naik kan. Okay. So yang ni pun besoknya tu kita tengok dia ramai orang trade yang cara macam ni. Ada saya kenal beberapa orang. Okay. Lepas pada tu macam kalau saya kat sini lah baru entry yang paling awal. Yang ni macam alert dululah, tak tahu lagi dia nak jadi ke tak kan. Okay. Yang ni my entry ataupun saya punya strategi, dia akan entry kat sini. Okay, lepas tu dia tengoklah kalau ada rezeki dia naik sampai moving average 50, ini target pertama, dan seterusnya dia dah break paras yang ni pula. Jadi kalau orang fikir cuba ikut logik. Kalau apa yang berlaku ni kan, apa beza fundamental ataupun apa beza company pada masa ni dekat harga ni dan sekarang? Apa beza dia? Adakah fundamental dia berbeza? Adakah financial dia berbeza? Adakah prospek bisnes dia lebih besar daripada sekarang? Kalau tak ada apa-apa benda tu, kita kena berhati-hati dengan trade tu. Mungkin benda ni spekulatif. Jadi kalau
price pergerakan harga tu disokong oleh berita-berita yang tertentu, berita-berita bullish, berita-berita bearish, ialah ada sokongan, ada sandaran, itu lebih baik. Kalau tak ada, kita kena set awal-awal dalam kepala otak kita, ini mungkin speculative trade. Jadi bila speculative trade, kita kena treat dia berbeza, sebab speculative trade ni macam kita pegang mancis lah. Okay? So siapa pegang mancis last tu maknanya dia nak pegang lama kan. Pegang lama mungkin tangan dia akan terbakar. So speculative trade ni kita main passing mancis tu je. Okay? So kita ada mancis tu dah mula nyala, lepas tu orang yang duduk dalam gelap ni dia akan mula datang. Okay, datang dekat cahaya tu kan. Nampak? So bila datang dekat cahaya tu dia pasing-pasing lah. Okay, dia dah dapat cahaya cukup. Kalau seorang tu dah pegang cukup, dia pun pasing kat orang lain pula. Kalau dia cermat, dia pasing lah cepat-cepat. Okay, dapat cahaya sekejap pun tak apa kan. So dia pasing-pasing sampai yang last, siapa yang pegang mancis tu terlalu lama, mungkin jari dia akan terbakar. Jadi orang kena ingat benda ni. Sebab ramai sangat orang yang gagal dalam trading ni. Okay, disebabkan tak cukup pengajaran, tak cukup pengalaman, tak cukup ilmu dan sebagainya. Okay, jadi hari ni saya share free saja sebab saya memang set setiap hari Isnin untuk sharing dengan korang. Okay, so dengan saya punya klien saya buat lain lah, sesi lain pukul 10 malam hari Ahad. Okay, so itu sajalah guys. Siapa yang nak subscribe untuk screener ni sebenarnya korang boleh PM bot dekat Telegram. Nanti saya kau tekan kat sini ya, t.me/pre-closing screener _bot. So yang ni ialah untuk bila korang klik ni, sepatutnya dia terus pergi ke Telegram, dia akan korang akan PM satu bot dekat Telegram tu, dia akan terus bagi subscription plan apa benda semua tu, korang pilih salah satu, key in your credit card ataupun debit card, dan korang first time user dia akan dapat free 1 minggu punya subscription. Lepas pada tu dia akan automatic lah renew ataupun dia akan terminate dulu dan korang renew secara manual. Okay, so ada 2 option lah, secara bot tu ataupun kalau korang nak yang bayar manual punya FPX, langganan tiap-tiap bulan dia buka 15 hari bulan. Okay, so untuk November nantilah. Jadi siapa yang subscribe early bird, korang akan dapat diskaun RM5 dan channel tu dia akan start live 23 hari bulan. Alright. Kejap ya, saya rasa itu sajalah kot guys. Terima kasih banyak dan insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Siapa ada soalan ke apa ke, boleh terus WhatsApp saya dah bagi nombor tadi tu kan. Nak tanya soalan sikit-sikit boleh lah. Okay, saya insya-Allah saya jawab semua orang. Kalau saya tak jawab, tolong remind sekali lagi. Okay, kalau saya tak marah orang lah. Okay, cubalah bertanya dulu. Kalau jawapan panjang sangat mungkin susah lah saya nak jawab. Okay, tapi saya cuba bantu semua. Okay guys, saya rasa itu sajalah untuk sesi kita malam ni. Jadi nombor telefon saya dah ada, siapa nak buka akaun CDS, just WhatsApp dengan saya. Nanti saya akan bagi link untuk buka akaun dan saya ada support group yang support 400 orang yang active trader dan support lagi lebih kurang dalam 100 orang rasanya ataupun 80 orang untuk trader yang baru lah. Jadi trader baru ni dia tak ada saya guide lah, basically follow je lah kan. Kalau ada soalan boleh tanya macam-macam itulah. Jadi siapa yang trade yang tak aktif, korang boleh masuk dekat dalam Facebook. Ada satu lagi group yang saya akan bagi support kat situ juga. Cuma saya lebih fokus kepada active traders lah. Jadi kalau tak aktif biasanya saya keluarkan daripada grup sebab tak trade tak apa kan. Ada je sekarang ni orang duk ambil info dengan kita, lepas tu pergi trade dengan broker lain kan. Kalau macam tu saya kena charge lah. Betul tak? Segala servis saya ni saya bagi free, tapi in return you guys trade with me. InsyaAllah semua benda lain-lain tu adalah percuma. Alright guys, itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam.